Perpaduan merupakan teras kepada pembangunan ekonomi di negara ini. Hari ini kita berpeluang bersama dengan seorang tokoh penting, figura yang sangat penting, yang merupakan pemandu kepada agenda untuk memperkasakan perpaduan nasional. Bersama saya ialah Datuk Azman Muhammad Yusof, Ketua Setiausaha Kementerian Perpaduan Negara, Datuk, yang kebetulan berada di Universiti Malaysia Sabah, dan kita mengambil kesempatan ini untuk bertanyakan kepada Datuk, di mana kita dipahamkan Datuk baru sahaja dilantik sebagai Ketua Setiausaha Kementerian Perpaduan. Mungkin Datuk boleh kongsikan sedikit mengenai visi dan strategi yang akan Datuk bawakan dalam memperkasakan misi perpaduan nasional. Terima kasih kepada rakan saya, Dr. Zakaria. Sebenarnya bila kita sentuh tentang aspek perpaduan ni, walaupun saya baru melapor diri tahun lepas, bulan September, tetapi isu perpaduan ni bukan satu perkara baru. Pengalaman saya berkhidmat dalam kerajaan pun dah hampir 30 tahun. Cuma yang bila masuk ke Kementerian Perpaduan, pertama yang saya dapat lihat, kita sebenarnya dah ada dasar-dasar yang sesuai dilaksanakan dan menekan tentang aspek perpaduan. Cuma kadang-kadang bila bila kita bicarakan perpaduan, ramai yang terlalu khusus kepada kaum. Dan betul kita tak nafikan kepelbagaian dalam kaum budaya ni memang adalah satu yang istimewa pada Malaysia. Dan yang pentingnya kita kena pastikan bahawa semua kena terima keperbezaan ni. Bila kita terima perbezaan ni melalui proses apa? Prosesnya adalah kita kena faham kenapa kaum India itu macam tu, kenapa kaum Cina macam tu, Melayu macam tu, di Sabah begitu, di Sarawak pun begitu. Kemudian barulah kita kata kita ada rasa mana-mana kita respect lah perbezaan tersebut. Masing-masing ada dia punya prinsip dalam budaya tu. Dan akhirnya kita terima. Okey, bila kata terima ni, kita tahu bahawa perbezaan itu wujud dan ada prinsip-prinsipnya. Masa saya gambarkan dalam satu forum, saya katakan kita ni umpama duduk dalam sebuah rumah. Dalam rumah itu ada 3 bilik. Dalam 3 bilik ada 1 bilik untuk bapa, 1 bilik untuk anak perempuan, 1 bilik untuk anak lelaki. Jadi kalau kita tengok apa masuk bilik-bilik ini, bilik-bilik ini adalah dia punya hak dia masing-masing. Maknanya tak sewenang-wenang bapa boleh tidur kat bilik anak perempuan, ataupun mak boleh tidur dengan bilik anak lelaki, atau anak lelaki datang sewenang-wenang tidur. Jadi tak boleh, kena respect masing-masing tu. Perbezaan bilik tadi. Tapi di mana dia punya titik pertemuan tu, di mana titik understanding ataupun kesefahaman, iaitu kawasan-kawasan seperti living kita, dapur kita, dan rumah itu sendiri adalah kawasan yang harus dijaga secara bersama. Jaga apa? Jaga keselamatan, jaga keharmonian, jaga kebersihan. Itu understanding dia. Jadi maknanya dalam budaya-budaya berbagai kaum ni, mereka ada perkara yang ada common value, nilai bersama. Yang ini kita kukuhkan. Jadi dalam konteks Kementerian Perpaduan ni, kami akan perbanyakkan program-program yang ada titik persamaan ini. Jadi di sinilah akan mengkayakan lagi skop perpaduan itu kepada lebih daripada yang selama ni mungkin dikatakan tak begitu kukuh, kita perkukuhkan. Tapi sebenarnya saya lihat perpaduan di Malaysia ni jauh lebih baik daripada banyak negara di luar negara. Kalau kita tengok di luar negara tu, macam di Europe ataupun di Amerika, mereka pun mengatakan mereka juga ada diversity dari segi dia punya populasi kaum ataupun penduduk. Tetapi kesepaduan mereka tu tak sama macam mana kita. Sebab kita ni dah berjaya dalam konteks kita bersama sekarang ni, walaupun berbagai kaum, berbagai pegangan agama, tetapi kita memegang satu identiti budaya Timur. Dulu saya ingat lagi masa saya belajar di sekolah ataupun di peringkat universiti, kita selalu dikatakan berhati-hati dengan budaya kuning. Dan kita tekankan budaya Timur. Budaya Timur ni tak antaranya menghormati ibu bapa, menghormati orang tua, tolong menolong, bekerjasama. Jadi inilah value yang important yang mengikat, walaupun kita mempunyai ciri-ciri yang berbeza. Baik, tapi tadi saya katakan bahawa perpaduan ini bukan sebenarnya merujuk hanya setakat kaum ataupun agama. Tetapi kalau perlu lihat juga dalam aspek-aspek yang lain yang boleh merenggangkan perpaduan ini. Contohnya, dari segi struktur ekonomi. Sekiranya kita tak menjaga struktur ekonomi yang adil, pengagihan yang adil kepada seluruh rakyat Malaysia ni, maka akan timbul kumpulan yang kaya paling kaya, yang miskin paling miskin. Ini juga boleh mengganggu gugat kestabilan kesepaduan itu sendiri. Begitu juga dalam elemen politik. Jadi politik ni dia memang ada perbezaan di prinsip-prinsip dia, tetapi at the end of the day ataupun di akhirnya ahli-ahli politik mesti memahami bahawa
kita wujud dalam konteks politik untuk membangunkan negara. Okey. Harus bersama. Datuk, dalam konteks wilayah Sabah, wilayah Sarawak, kita lihat berlaku perbezaan kawasan. Ya. Sabah lebih kurang 73,000 km persegi. Sarawak 128,000 km persegi. Semenanjung 134,000 km persegi. Expectation Datuk, perancangan Datuk, bagaimanakah Datuk dalam konteks negeri Sabah ni, apakah usaha yang boleh dilakukan melihat kepada skop kawasan yang luas dan menyatu padukan rakyat? Ya. Dan saya tak nafikan ramai orang berkata kesepaduan atau perpaduan di kalangan komuniti masyarakat Sabah dan Sarawak jauh baik berbanding di Semenanjung. Dan kita telah pun mewujudkan satu projek kajian yang dibuat oleh Universiti Malaysia Sabah untuk melihat dalam aspek perpaduan dalam konteks Sabah. Jadi tadi pun baru lepas selesai berbincang dan dapat dibuktikan beberapa faktor yang menyebabkan kenapa perpaduan begitu baik di Sabah, dan mungkin juga di Sarawak pun mempunyai faktor yang sama. Kerana kalau kita lihat dalam konteks di Sabah ni, penduduk-penduduknya walaupun dari segi keluasan tanah tu besar dan apa sebagainya, tetapi perpaduan itu berlaku kerana kebanyakan komuniti-komuniti yang ada di Sabah ataupun di Sarawak ni, mereka ni dah berkurun-kurun berada dalam satu lokaliti yang mana mereka telah pun wujud dalam konteks persaudaraan tu. Betul. Persahabatan itu. Bukan saya rasa bukan persahabatan, dia memang persaudaraan. Betul. Cuma dalam evolusi di masa-masa yang seterusnya, maka datanglah kepercayaan, ada percayaan Buddha, ada percayaan Hindu, ada kepercayaan Islam, tapi masing-masing tahu latar belakang bahawa dia adalah saudara semasa daripada keturunan yang lama lagi. Betul. Turun-temurun. Jadi mereka tidak ada isu siapa nak menganut agama lain dan sebagainya. Berbeza di Semenanjung. Di Semenanjung ni, dia mobiliti dalam kawasan di Semenanjung ni, orang sebelah rumah kita bukan saudara kita. Orang di sebelah kiri pun bukan saudara kita, depan kita pun bukan saudara kita, sebab mereka keep moving, come in and out. Bukan daripada satu generasi yang memang bertempat di situ. Sebab di situ pembangunan tu agak berbeza. So maknanya ada pengaruh pembangunan dalam konteks melihat bagaimana kita nak tahu kadar perpaduan tu tinggi atau rendah. Kalau kita tengok di kawasan kampung, mungkin perpaduannya jauh lebih baik. Kalau tengok di kawasan bandar, orang kata perpaduan tak begitu baik sebab tak kenal orang jiran. Betul. Tapi kita kena tengok balik, adakah tidak bercakap dengan jiran apa sebagainya, kita kata kita tidak berpadu. Betul. Sebab masing-masing kalau di kawasan yang sibuk ni, dia timing tu agak limited. Tapi di Sabah Sarawak, bagaimana kita nak membantu? Tadi saya katakan walaupun mereka ini ada kawasan-kawasan tertentu yang mereka menetap dari turun-temurun, tetapi perlu wujudkan juga infrastruktur yang sempurna. Tak kiralah dari segi fizikal, umpamanya kenaikan bandar-bandar pekan-pekan di-upgradekan, dan juga kemudahan-kemudahan fasiliti pengangkutan. Sebab apa? Ini akan merapatkan lagi gap yang selama ini wujud. Jadi dapat mana pertemuan antara satu pihak dengan satu pihak lain lebih cepat. Betul. Dan dalam masa sama gunakan teknologi yang telah pun diperkenalkan, sebab dalam teknologi lah kita dapat berhubung juga dengan mana-mana pihak yang selama ini tak pernah kita sempat untuk bercakap dan sebagainya. Jadi gunakan internet untuk tujuan komunikasi yang akhirnya akan merapatkan lagi perpaduan ni. Jadi janganlah gunakan teknologi. Teknologi juga boleh salah guna. Betul. Jadi kalau kita betul-betul menjaga etika penggunaan internet, maka saya yakin perpaduan yang ada di Sabah dan Sarawak ini, walaupun hadapi masalah fizikal yang belum selesai lagi, masih dalam proses pembangunan, dia akan mempercepatkan perpaduan yang lebih besar dia punya coverage. Soalan akhir Datuk. Perkongsian dari Datuk ialah kalau kita throwback Datuk dulu zaman-zaman kita di universiti, kita di overseas, bila kita berada di universiti, kita dalam kelompok yang kecil. Integrasinya sangat kuat. Dan bila kita refer back kepada konteks universiti, contoh Universiti Malaysia Sabah, di sini kita pun melakukan integrasi. Sure Datuk ataupun pandangan Datuk, bagaimanakah para pelajar yang dari seratan negeri ini sepatutnya memanfaatkan keberadaan mereka di negeri Sabah, dan bila mereka keluar, mereka bukan sahaja alumni kepada UMS, tetapi alumni kepada suatu kesatuan mahasiswa yang perpaduannya sangat jitu. Datuk. Saya melihat kewujudan universiti ini adalah satu faktor penting dalam dia memperkenalkan format bagaimana seseorang pelajar daripada negeri lain yang datang belajar di situ, untuk yang saya katakan tadi ada tiga elemen. Mesti faham,
mesti menghormati dan seterusnya terima. Okey. Di dalam universiti inilah semua maklumat, informasi, begitu juga dengan student-student lain daripada pelbagai latar belakang dapat berkumpul, dan di sini mereka berkongsikan ilmu dan juga pengalaman untuk mereka memastikan selepas selesai belajar, masing-masing akan balik ke negeri masing-masing, balik kepada keluarga masing-masing. Pada ketika itu boleh memperjelaskan kepada ahli-ahli keluarga ataupun komuniti di kawasan masing-masing bahawa ini yang berlaku dalam universiti-universiti di, contohnya di Sabah ni, kenapa mereka ni dikatakan lebih jauh lebih baik dari segi perpaduan. Jadi itu satu advantage. Datuk, cantik. Terima kasih Datuk. Kita jumpa lagi Datuk. Ya, terima kasih banyak. Alright.